Muka surat 6, cuba tengok muka surat 6. Salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, bukan dengan orang lain. Kecuali kalau Syiah, dia kata anak Rasulullah dengan Khadijah hanya seorang saja. Itu cinta dia lah. Tapi saya tahu, sebab saya buat kajian juga, saya tahu cinta dia tu. Dia kata yang lain-lain semua anak Khadijah, bukan anak Rasulullah. Itu jahat. Padahal kalau kita baca di dalam ini, baca buku saya ni sudah cukup dah. Saya bagi rujukan yang cukup bahawa ini anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, bukan anak Khadijah dengan suaminya yang dahulu. Tetapi Syiah dia cuba nafikan semua, sebab yang nak ditunjukkan Fatimah. Jadi kita yang lebih Fatimah, nampak Fatimah saja, dia sebenarnya terpengaruh dengan Syiah, tak sedar. Kita lupa dah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, macam mereka itu tak ada peranan langsung. Antaranya ialah Zainab. Cuba kita perhatikan di situ keutamaan Zainab radhiyallahu anhu dari segi anak cucu, nama anak-anak Rasulullah telah disebutkan muka surat sebelum itu. Sila baca sendirilah apa Nabi SAW kata tentang anaknya Zainab ini. Ini anak sulung perempuan dia. Anak sulung ni biasa disambut dengan penuh kegembiraan dan dipelihara dengan penuh manja kasih sayang. Begitulah biasanya. Macam mana Rasulullah? Kita nampak tak ada sebut langsung. Betul ke begitu? Sekarang ni kita nak gali lah, nak tengok yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya afdalu banati usibat fiyya. Bermaksud dia adalah anak perempuanku yang paling utama. Dia telah menderita kerana-Ku. Kerana Nabi dia telah menderita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan maksud paling utama yang tersebut di dalam hadis ini ialah apabila dilihat daripada segi orang yang mula-mula sekali memeluk agama Islam dari kalangan anak-anak gadis, dan daripada segi mendapat kesusahan kerana berhijrah di jalan Allah, sehingga beliau telah mengalami keguguran kerananya. Suami dia tidak Islam. Macam Fatimah, dia berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu Rasulullah suruh bawa dia. Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar saja. Selepas itu dia pergi dan dia kahwin di sana dengan Sayyidina Ali. Ini anak Rasulullah sudah berkahwin di Mekah. Suaminya bukan Islam pada ketika itu. Abul As bin Ar-Rabi', itu suaminya. Seorang yang hebat, seorang yang utama di kalangan Quraisy. Tapi Abul As belum Islam lagi pada masa itu. Mungkin kita bertanya, macam mana? Sebab itulah yang tak lebih itu, sebab dia suami dia tidak Islam. Kalau Sayyidina Ali itu Islam, kahwin dengan Fatimah, sama-sama Islam. Ini tidak Islam. Soalnya siapa yang mengahwinkannya? Tidakkah Rasulullah SAW sendiri yang mengahwinkannya? Sebenarnya dari segi hukum pada ketika itu, orang kafir dengan Islam dia boleh kahwin. Hukum Islam pun ada perkembangannya. Hanya di peringkat akhir saja apabila turun ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrikin selagi mereka itu tidak beriman. Baru ada syarat iman. Sebelum itu tidak. Sebelum itu boleh kahwin. Rasulullah sendiri kahwinkan anak dia dengan orang bukan Islam. Itu memang jelas dalam hadis-hadis. Jadi kalau Rasulullah SAW kahwinkan, kita tak boleh letakkan itu sebagai kekurangan, sebab dia yang bertindak buat begitu. Dan oleh kerana suami dia tidak Islam, Nabi SAW minta anak dia dihantar pergi ke Madinah setelah Nabi SAW berhijrah. Suami dia ni Abul As bin Ar-Rabi' ni setia, walaupun dia tidak Islam, tapi dia bagus. Apa yang mertua dia kata dia tu, biarlah dia terpisah dengan isteri dia pun dia tak kisah. Lama tu dia terpisah dengan isteri dia.
dalam masa dia tidak bersama tu, dia bersendirian, dia tak kahwin lagi. Kalau mengikut tradisi Arab, kahwin ni mudah sangat. Dia tak kahwin. Sampai dalam perang Badar dia kena tawan. Dan isteri dia Zainab ini yang sudah pergi ke Madinah pada ketika itu, bila nak tebus, dia bagi kalung yang Khadijah berikan semasa kahwin sebagai menebus suami. Sebab dia tahu cuma beza agama dari segi ni orang baik. Dia mengharapkan suaminya masuk Islam. Jadi tebus. Bila tebus tu, nak tebus tu sampai ke tangan Rasulullah SAW dahulu. Rasulullah menangis bila tengok kalung itu, kerana terkenangkan isterinya Khadijah. Ini kenangan isteri dia untuk anaknya. Tiba-tiba nak bagi untuk tebusan, dia berasa sedih. Jangan bagi ini. Jadi sahabat-sahabat pun kata, dah tahu Rasulullah tak suka ni, kita jangan ambil itu, kita bebaskan saja dia. Sampai begitu ceritanya. Jadi itu tahun kedua hijrah. Dia ni baru memeluk agama Islam pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 hijrah. Barulah dia berpindah ke Madinah. Dan Nabi SAW selalu puji dia walaupun dia tidak Islam, sebab dia orang baik. Ini ceritanya. Suami Zainab itu Abul As bin Ar-Rabi'. Di sini saya kemukakan tentang suami Zainab itu macam mana. Dan pujian Nabi terhadap Abul As itu boleh dilihat sini lah. Saya tidak nak baca semuanya. Itu tentang Abul As yang tidak diketahui, umum tak tahu. Yang tahu Sayyidina Ali banyak dah tahu. Dia tak tahu kemana menghilang sejarah dia, siapa yang sembunyikan. Itu yang kita nak pastikan. Keberanian dia. Kemudian putri Zainab dan Abul As, dia dapat anak. Berapa orang dia dapat anak? Pemergian Zainab, dia dapat anak. Di sini muka surat 9 ya. Hasil perkongsian hidup Sayyidatina Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi', 2 orang cucu bertuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali dan Umamah. Ini semua ada rujukan. Umamah itu kemudiannya jadi isteri Sayyidina Ali. Bila Fatimah meninggal dunia, sebelum dia meninggal lagi, dia sudah pesan, kalau nak kahwin, selepas dia kahwinlah dengan anak saudara dia. Anak saudara dia Umamah, anak Abul As itulah. Anak Abul As dengan Zainab. Kemudian kalau kita tengok cucu lelaki yang pertama, ini cucu perempuan yang pertama, Umamah. Cucu lelaki yang pertama namanya Ali. Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Apa peranannya dalam sejarah yang dilupakan dan diabaikan? Ini muka surat 10. Cucu pertama Nabi SAW, iaitu anak sulung Zainab, bernama Ali bin Abul As bin Ar-Rabi'. Beliau dilahirkan sekitar tahun 7 atau 8 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kemudian baca sendiri di situ ringkas ceritanya. Bila Nabi SAW suruh menantu dia ni Abul As ni, dah dia tidak Islam, kamu dengan orang kafir tak kisahlah, tapi kamu hantar isteri kamu, iaitu anak aku dengan anak-anaknya pergi ke Madinah. Dia hantar. Itu bagus. Dia hantar. Jadi selama di Madinah beberapa tahun itu, sementara dia pergi ke Madinah masuk Islam, selama tu siapa yang jaga mereka? Siapa yang memelihara 2 orang cucu? Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah sendiri. Kalau Ali dan Fatimah, dia ada anak Hasan Hussein, dia ada ibu bapa yang dapat menjaga dan memeliharanya, memberi kasih sayang. Ini tak ada ni. Bapa dia duduk di Mekah. Yang adanya ibu seorang. Yang ibu ni pun, Zainab ni pun tak mahu kahwin dengan orang lain. Dia menunggu suami dia. Ini cerita. Jadi anak ni tentulah bila Rasulullah SAW
pelihara dia, jaga dia, tentulah segala kemanjaan, kasih sayang itu diberikan kepada mereka ini. Sebab ayahnya tak ada, sebagai gantinya Rasulullah lah, datuk juga dan juga ayah kepada budak-budak ni. Macam mana banyak dalam cerita bila sebut Hasan Hussein saja yang pergi kepada Rasulullah. Yang ni duduk di mana? Sedangkan semua ahli sirah mengatakan cucu Rasulullah ni pergi bersama ibu dia berhijrah dalam keadaan ayah dia berada di Mekah, tinggal di Mekah, mereka ni pergi. Siapa yang jaga mereka? Kenapa tak timbul nama? Apakah Rasulullah SAW ni nak ajar kita supaya pilih kasih terhadap anak cucu kita begitu ke? Kalau kita tahu cerita ni, akibatnya kita akan buat, kalau nak buat kesimpulan sendiri, dia akan jadi begitulah. Selalu sebut mengajarkan Hasan Hussein. Cucu yang lain ada pun, yang tidak ada ayah pun dia tak hirau. Dia tak kisah, buat tak tahu. Mungkinlah cucu-cucu dia tu tengok macam mana Rasulullah bagi kasih sayang kepada Hasan Hussein, kucup lah, macam-macam cerita dalam riwayat-riwayat itu. Yang ni apa perasaan kita tengok? Apa yang tak kita dapat daripada Rasulullah SAW? Pengajaran. Sedangkan pengajaran yang kita perlu pelajari daripada Rasulullah sebagai ayah, sebagai datuk, sebagai macam-macam. Di sini sebagai datuk, apa yang kita dapat? Yang kita dapatnya bolehlah kalau kita nak pilih kasih, nak diskriminasi terhadap cucu kita. Kalau begitu teruk sekali. Takkanlah panduan tak ada daripada Rasulullah. Yang betulnya Rasulullah memberikan kasih sayang dengan sepenuhnya, cukup seperti cucu-cucunya yang lain. Tak ada beza. Itu yang sepatutnya dengan Rasulullah SAW. Kerana dia kasih kepada cucunya itulah dia minta supaya cucunya itu dibawa ke Madinah untuk dididik oleh dia. Sebab ayah dia tidak Islam. Kerana kasih lah tu. Dalam keadaan kasih begitu, takkan dia nak biarkan pula yang tak ada bapak ni. Ini dari segi logiknya. Kemudian penglibatan cucu sulung Rasulullah SAW dalam perang Yarmuk, muka surat 11. Banyak kisah-kisah riwayat sirah, riwayat sejarah dia menyebutkan cucu Rasulullah SAW dia nak bagi, nak tutup cerita ni, dia nak lenyapkan satu peribadi ini. Dia kata mati kecil. Ada dalam kitab-kitab sejarah. Padahalnya kalau kita kaji, ini cucu Rasulullah SAW pergi perang Yarmuk. Maknanya besar takkan budak-budak pergi perang. Kalau mati kecil dia nak pergi perang macam mana? Perang Yarmuk berlaku bila? Selepas Rasulullah. Ini cuba tengok. Cucunda kesayangan Nabi SAW ini juga telah mengambil bahagian dengan cukup aktif dalam peperangan Yarmuk yang berlaku di antara orang-orang Islam dan orang-orang Rom pada tahun 15 Hijrah. Yakni di zaman Sayyidina Umar dia ada. Bahkan telah mati syahid. Macam mana mati kecil pula? Kalau dah mati, nak mati syahid macam mana pula? Perang ini sebenarnya merupakan titik tolak kepada kejatuhan Empire Rom tidak lama selepas itu. Demi memperjuangkan Islam, Ali telah mengorbankan nyawanya dan telah berjaya mendapat kesyahidan dalam perang Yarmuk itu ketika berumur 22 tahun. Itu cerita. Sampai mati cucu Rasulullah SAW ni kita tak tahu pun. Nama dia pun tak tahu. Alangkah teruknya umat Islam. Abaikan sejarah orang-orang yang berjasa dalam agama. Tapi kita ni tak tahu, bukan sengaja, bukan kita filsaf, tapi orang yang bawa agama tu kenapa tidak dedahkan benda ni? Bagi saya sebenarnya kita semua sudah terkena racun Syiah lama dah. Kita termakan dah dengan Syiah. Bila mereka tutup cerita ni kita pun tak tahu ke mana pergi cerita. Padahal bukan sebuah dua rujukan ni yang saya buat ini. Tengok berapa banyak dalam kitab ada sebut pun. Dalam kitab sejarah juga. Jadi kenapa nak pakai yang itu, tak pakai yang betul ni?
Jawab, kita sudah kena lah, sudah kena. Bahkan mungkin kita biasa dengar penyair agung Islam yang terkenal dari Pakistan itu, Allamah Iqbal. Dia dalam syair dia telah buat cerita bagaimana seorang pemuda yang begitu ingin untuk mati syahid untuk memperjuangkan Islam. Siapa orang itu? Orang itu ialah cucu Rasulullah SAW. Dia tahu, pengetahuannya luas, dan dia mendapat maklumat daripada orang yang alim. Dia belajar sejarah, dia tahu. Dia tengok dia buat apa dalam syairnya. Syairnya ini dalam bahasa Urdu, muka surat 12. Sila lihat di situ. Di dalam Allamah Iqbal, penyair agung Islam dari Pakistan, di dalam antologi syairnya Bang Gidara, di bawah tajuk Satu Kenangan Perang Yarmouk, telah menggambarkan betapa rindunya cucunda Nabi SAW ini untuk bertemu dengan datuknya Nabi SAW. Tentu sekali dia mesra sangat ni, datuk dengan cucu, patut pun cucu rindu sangat. Dan betapa kepinginnya beliau untuk mati syahid di jalan Allah. Iqbal berkata, Saf basta the Arab ke javanan, tayriban. Saf basta the Arab ke javanan tayriban, the muntazir hina ki arusi zamini Sham. एक नौजवान सूरत सीमा में मुज़तरिब आकर हुआ अमीर आसाकिर से हम कलाम। एबू उबैदा रुखसती पैकार दे मुझे, लबरेज हो गया मेरे सब्र सुकून का जाम। बेताब हो रहा हूँ फिराक रसूल में, एक दम की जिंदगी भी मोहब्बत में बे 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 apa ni? Hai haram, itu silap saya pun tak apa nampak halus tulisan ni. एकदम की जिंदगी भी मोहब्बत में है हराम, जाता हूँ मैं हुजूर रिसालत पनाह में, ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई पयाम। ये ज़ौक़ व शौक़ देख के पुरनम हुई वो आँख, जिसकी निगाह थी सिफत तेग़ बेनियाम। बोला अमीर फौज के वो नौजवान है तू, पीरों पे तेरे इश्क का वाजिब है एहतराम। पूरी करे खुदाए मोहम्मद तेरी मुराद, कितनी बुलंद तेरी मोहब्बत का है मकाम। पहुंचे जो बारगाह रसूल अमी में तू, करना ये अर्ज मेरी तरफ से पस सलाम। हम पर करम किया है खुदा ने, खुदाए गयूर ने, हम पर करम किया है खुदाए गयूर ने, पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने। Itu syairnya. Ini semua menggambarkan bagaimana cucu Rasulullah SAW ini sebelum mati syahid dalam perang Yarmouk. Cuba tengok terjemahannya itu. Bermaksud, pernah anak-anak muda Arab berbaris dengan lengkap bersenjata. Bumi Syam ketika itu laksana pengantin perempuan yang sedang menunggu dipakaikan inai. Pakaikan inai itu maksudnya darah akan tumpah lah. Inai itu maksudnya darah akan merah. Bumi itu macam pengantin akan pakai inai di jari-jari di tangan, nak menyambut ini syahid, orang-orang yang mati syahid. Di antara mereka ada seorang pemuda berseri-seri wajahnya bak kencana. Dia tampil ke hadapan panglima lalu berkata,
Oh Abu Ubaidah, izinkan daku merempuh musuh. Abu Ubaidah tu sahabat Nabi yang terkenal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu panglimanya. Piala kesabaranku telah melimpah, tak dapat lagi aku menahannya. Perpisahan dengan Rasulullah telah membuatkan aku benar-benar gelisah. Kecintaanku terhadapnya telah mengharamkan daku untuk hidup walaupun hanya sesaat. Nah, sebentar saja lagi akan ku pergi menemui Rasul. Jika Tuan punya apa-apa pesan, akan ku bawa pesan itu kepadanya dengan segala senang hati. Melihat kerinduan dan kecintaan luar biasa itu, bergenanganlah air mata Panglima yang perkasa. Lantas Panglima itu berkata, engkaulah pemuda yang wajib dihormati orang-orang tua cintanya. Semoga Tuhan Muhammad memenuhi hasratmu. Ah, alangkah tinggi dan mulianya makam cintamu. Jika engkau sampai ke hadrat Rasul, tolong sampaikan pesanku ini kepadanya selepas memberikan salam, bahawa Tuhan telah memuliakan kami. Apa yang Rasul janjikan dahulu telah pun disempurnakan Tuhan. Itu syair. Jadi cuma kita baca sini, pensyarah-pensyarah kepada syair ini semua sebut, semua mereka tahu bahawa pemuda yang dimaksudkan oleh Iqbal di dalam syairnya ini ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Cucu yang disebutkan sebagai cucu Rasulullah sini rindu sangat kepada datuk itu Ali bin Abul As bin Ar-Rabi', sebab tidak ada orang lain cucunya yang telah mati syahid di dalam perang itu, yang ikut serta dalam perang itu. Penyelewengan fakta sejarah cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tengok macam mana ahli-ahli sejarah ni yang sebenarnya tidak bertanggungjawab dan ada agenda yang tersendiri dalam mengelirukan umat. Macam mana mereka cuba sembunyikan cerita Abul As. Demikianlah ringkasan sejarah sebenar Ali bin Abul As, cucu sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa intimnya hubungan kasih sayang di antaranya dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah besar pula sumbangan dan jasanya kepada Islam dan umat Islam. Namun begitu, kebanyakan buku sejarah yang tersebar hari ini menyebutkan Ali bin Abul As telah meninggal dunia pada ketika hampir balik. Malah ada juga menyebutkan beliau meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Inilah riwayat sejarah. Jika benar apa yang dikatakan itu, bagaimana pula beliau telah ikut serta dalam peperangan Yarmuk? Pada pandangan penulis, ini adalah salah satu usaha perosak sejarah Islam untuk mengurangkan kelebihan Ali bin Abul As dan percubaan mereka untuk menyembunyikan sumbangan dan peranan penting yang telah dimainkan oleh cucunda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebenarnya begitu. Sebab itu mereka kata mati kecil lah, ada yang kata dekat balik, belum balik lagi mati. Ini kalau 22 tahun balik atau tidak, boleh pergi berperang. Kalau belum balik, Nabi SAW pun tak benar pergi berperang. Sebab itu sahabat-sahabat dia umur 14 tahun, dia tak bagi lagi pergi perang. Ibnu Umar dalam perang Uhud nak pergi, dia tak bagi. Sebab umur 14 tahun ketika itu. Tahun berikutnya dalam perang Khandaq baru dia boleh masuk, sebab umurnya 15 tahun. Jadi ini semua cerita ni nak menafikan, cuba nak menyembunyikan hakikat sumbangan
cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok pula muka surat 17. Jika dilihat dari sudut riwayat pula, maka riwayat yang menceritakan Ali bin Abi Talib. Oh, di sini sebelum itu. Buka surat 10 dulu. Buka surat 16 16. Sebelum itu buka surat 15 logik menyerlahkan penyelewengan fakta. Kekarutan juga akan terus terserlah apabila anda meletakkan di hadapan anda beberapa perkara berikut. Dalam sejarahnya Nabi SAW pada ketika pembukaan Mekah, banyak kan kita tahu dalam sejarah, dalam Kaabah tu ada 300 lebih berhala. Nabi SAW masuk dalam Kaabah, dia jolok, dia jatuhkan semua berhala-berhala yang ada di dinding-dinding Kaabah. Tiba-tiba ada cerita di situ, dalam sirah, dalam sejarah ada cerita di situ, iaitu Nabi SAW ada tempat-tempat tinggi itu dia tak sampai. Ali dikatakan Ali naik di atas bahu Rasulullah untuk jolok, biar jatuh berhala-berhala. Jadi di situ keliru. Ali mana? Oleh kerana pihak yang banyak bertanggungjawab dalam penyelewengan sejarah Islam ini ialah Syiah. Mereka sangat pujakan Sayyidina Ali. Jadi mereka kata Ali menantu Rasulullah SAW, bukan Ali cucu. Bukan Ali cucu, tetapi Ali menantu. Ali bin Abi Talib maksudnya, bukan Ali bin Abil As. Ali cara dia putar. Nak tuduh kelebihan orang lain dan nak tonjolkan kelebihan Ali walaupun dia tidak terlibat di situ. Kelebihan Ali bin Abi Talib dia tak terlibat, tapi nak tonjolkan juga. Sebab penyakit Syiah ya terlalu puja, lebih-lebih sangat Sayyidina Ali. Sebab itu kita nampak banyak sangat kelebihan orang lain pun dia letak juga pada Sayyidina Ali itu. Jadi orang lain tak nampak ada kelebihan. Ini kejahatan mereka dan yang telah mereka buat. Padahalnya kalau kita perhati secara logik ini yang saya sebut ini, muka surat 15, peristiwa di atas berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Pada ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melepasi 60 tahun dan umur Sayyidina Ali bin Abi Talib pula mengikut sesetengah ulama 26 tahun. Mengikut sesetengah yang lain pula 32 tahun. Artinya Ali radhiyallahu anhu pada ketika itu merupakan seorang pemuda atau seorang dewasa yang penuh bertenaga. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula seorang yang telah tua. Malah mengikut hadis, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu telah mulai ibrat. Apa yang sepatutnya berlaku ialah Sayyidina Ali mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bahunya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali. Kan dia tu panglima, dia tu pahlawan, gagah. Macam mana pula dia naik atas Rasulullah? Kan Rasulullah ni mertua dia, sepatutnya mertua tu lah naik di atas orang muda ni. Cuba kita tengok logik. Apalagi jika diambil kira Sayyidina Ali yang terkenal gagah perkasa itu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa seperti Sayyidina Ali tidak akan tergama naik ke atas bahu mertuanya yang telah berusia tua. Dan Rasulullah pula. Adalah lebih masuk akal jika dikatakan Ali lah sebaliknya yang telah menyuruh Rasulullah SAW naik ke atas bahunya. Akan tetapi apa boleh buat, kerana mereka cerita itu mempunyai maksud yang lain, iaitu mereka mahu menonjolkan kelebihan Ali bin Abi Talib dan memadamkan pula peranan gemilang
peranan gemilang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abil As. Jadi dia tukar nama Ali itu, Ali bin Abil As, bukan Ali bin Abi Talib. Tengok Rasulullah yang hebat tu suruh Ali naik atas dia. Ini menunjukkan orang lain tak sanggup lah, tak tergamuk kiranya. Tapi dah Rasulullah suruh dia naik. Ini tengok menunjukkan kelebihan Ali kan. Dia pergi ke situ. B. Cucu Nabi SAW, Ali bin Abul As, pada tahun pembukaan Mekah mengikut kebanyakan ulama hampir balik, iaitu berumur sekitar 14 tahun. Lebih masuk akal jika dikatakan Ali ini yang berdiri di atas bahu datuknya Rasulullah untuk menjolok berhala-berhala di dalam Kaabah kerana dia masih budak, selain merupakan cucu Rasulullah SAW. Jadi patut kalau dia tu naik. Dia budak lagi, patut dia yang naik. Tapi nak sembunyikan kelebihan dia tu padam. Jadi Ali bin Abi Talib. Ini bendanya. C. Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud terbilang di antara sahabat yang paling rendah tubuhnya. Jadi dengan mengangkat orang yang rendah seperti Sayyidina Ali di atas bahu tidak akan dapat memenuhi maksud asal baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menggugurkan berhala-berhala yang berada di tempat tinggi. Seperti dimaklumi, Kaabah tu tinggi. Jadi kenapa dipilih yang rendah pula? Ini dari sudut lain lah kalau kita tengok. Sayyidina Ali tu rendah. Ibnu Mas'ud ada beberapa sahabat yang rendah. Nak banding-bandingkan dengan yang lain. Kenapa Rasulullah nak pilih dia? Itu saya bagi berapa kaki tingginya. Baca sendirilah. Kemudian yang tingginya Sayyidina Umar ni tinggi, sehingga dalam sejarah disebutkan kalau dia tu berdiri di antara beribu-ribu orang akan kelihatan mana lebih tinggi. Kalau nak kira patut dia lah pergi buat kerja tu dengan Rasulullah SAW, sebab dia pun ada juga. Tapi kalau nak kira tidak yang tinggi dikehendaki, Ali bin Abil As pun boleh cucu, dan itu lebih sesuai naik di atas bahu Rasulullah SAW. Kemudian dari sudut cerita yang kata Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali yang naik di atas bahu Rasulullah, itu bukan cerita yang kuat, tidak sahih. Yang ada sebut pun hanya Hakim sahaja dan sanadnya tidak kuat. Itu saya bincangkan di sini, Saya bincangkan di sini, dan kita tidak nak baca semua kan. Jadi kita pilih-pilih lah.